اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 1, muka surat 11, baris bawah sekali. Muka surat 11 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Atau tasalsulun atau tasalsul, yakni berhubung-hubung, berpanjangan. Tasalsul ni makna berhubung-hubung pun boleh, bersambung-sambung pun boleh, dan juga boleh bermakna berpanjang-panjangan, tidak penghabisan. Itu tasalsul. Tasalsul ni bahasa Arab. Bahasa kita tasalsul ni berhubung-hubung, ataupun berpanjangan, bersambung-sambung, tidak penghabisan. Tidak penghabisan makna lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu, dengan tidak ada penghabisan, tak ada penghujung. Ini dipanggil tasalsul. Kalau terus tidak balik kepada yang pertama, itu tasalsul. Mana tasalsul ni berhubung-hubung, bersambung-sambung, berpanjangan, tidak penghabisan. Kalau terus tidak balik kepada yang pertama. Kalau balik kepada yang pertama, itu dipanggil daurun. Kalau balik kepada yang pertama, dia tidak panggil tasalsul, dia panggil daurun. Dia pergi sampai ke atas, lepas tu pusing jadi bulat, balik pula kepada yang pertama. Itu dia panggil daurun. Contoh mana? Ni contoh kita kata. Dia dilahirkan kita, akhir sekalinya kita yang pula melahirkan Nabi Adam alaihissalam. Itu dia panggil apa tu? Daurun. Ada ni? Hak tasalsul ni ke depan, tapi tasalsul ni ke depan dia tak mustahil, hak ke belakang tu mustahil. Maknanya kita dilahirkan oleh ibu kita, dilahirkan oleh tok kita dilahirkan oleh tok nyang kita, sampai Nabi Adam ni dijadikan oleh Allah, naik. Allah pula ada permulaan, dijadikan Tuhan. Tak ada berpanjangan. Tidak balik kepada yang pertama. Tapi sini kalau sebut yang pertama dalam surahan huraian yang terdahulu ni, yang pertama cerita Allah Ta'ala lah. Yang pertama kita cerita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ni dia sambung ni, atau tasalsul ni sambung kepada daurun,
yang mustahil itu. Yang mana dalil qidam Allah Ta'ala ni daurun dan tasalsul. Jadi dia berkitab bersambung-sambung ni, kalau lupa hak minggu lepas, jadi dia jadi apa? Terawang-awangan. Kau apa? Apa benda pula ni? Berhubung-hubung, berpanjangan, tidak penghabisan. Hak berhubung-hubung ni, kalau tidak balik kepada yang pertama. Kalau balik pada yang pertama, dia jadi daurun. Macam tadi lah. Berhubung-berhubung sampai ke kita, tapi berhubung seluruh bawah dia tidak mustahil. Itu saya cerita semula lah. Tapi kalau yang pertama ni, balik pada yang pertama semula, kita ni melahirkan Nabi Adam pula. Tu jadi daurun kalau balik pada yang pertama. Hak tasalsul ni kalau terus naik satu, dia tidak balik pada yang pertama, itu panggil tasalsul. Ni nak cerita bab dalil qidam. Dia, kita ni kelas mingguan, kira jauh dah juga tu. Kelas mingguan tu kira jauh dah juga. Kalau kelas bulanan pula, gelak gambar nak mengajar. Kelas mingguan tu jauh dah tu. Maknanya hak minggu lepas kena cerita semula, kena tarik balik. Mana kalau drama agak, dia kena ulang balik drama hak minggu lepas. Dah. Dia drama hak hari-hari pun dia ulang hak kemarin. Padahal udah amal hari-hari tu, dia ulang hak kemarin. Takut tak tahu cerita, kan gitu. Padahal hak kemarin je. Kita ni hak seminggu, hak minggu lepas. Kalau dah apa? Apa ni hak ulang tayang kembali hak lepas apa? Dia tayang hak cerita akan datang apa tu? Dia ada panggilan dia kan. Dia ada diulang cerita yang telah lalu. Ada dia iklankan cerita yang akan datang. Dia panggil lain tau. Ulang hak lepas dia panggil lain. Dia tayang hak akan datang ni. Hak tak cerita lagi tu. Tapi dia tayang hak akan datang. Panggil apa? Kalau hak ulang sebelum panggil apa? Lepas tu kalau cerita hak akan datang, highlight apa benda akan datang. Dia orang mengajar gitulah. Dia nak mengajar kita, dia akan ni ulang balik hak minggu lepas. Kemudian dia namak kita, dia cerita sikit hak dia namak. Dia cerita sikit. Kan nak berhenti kita kan sebelum wallahu alam tu kan, baca kod depan, lepas tu hurah sikit kod depan, hurah sikit. Tapi hurah apa? Hurah tergantung lah, supaya orang ni ternanti-nanti minggu depan pula ni. Tapi kadang-kadang orang kita, dia nanda kita berhenti kat mana dia tak betul. Oleh kerana yang mengajar tu baca kod depan sikit, lepas tu hurah juga, dia berhenti tempat berhentinya hak baca. Ada hak tak baca gitu. Baca dah tu, baca untuk minggu depan. Kadang-kadang kan, tak ingat minggu lepas ni berhenti kat mana. Tapi berasa tapi tak sahih. Kat mana minggu lepas? Dioyak mana? Hak baca minggu lepas tu. Hak baca sikit ke depan tu, hak hurah sikit itu, situ tempat berhenti. Bukan situ tempat berhenti, sebelum tu. Dah kan ustaz baca gok sikit situ, baca untuk minggu depan. Bukan baca sungguh. Kan hurah juga sikit tu kan, hurah untuk minggu depan. Biar nampak minggu depan ni nak cerita tu. Tiba-tiba dia tanda tempat berhenti, tempat stesen, dia tanda hak tempat hurah sikit. Bila tanya kat mana ni minggu ni, bolong uak lalu lah. Ni kata sini ustaz, ni kata sini ustaz. Dia kena tanda tempat berhenti sungguh lah. Hak baca sikit kat depan tu, highlight hak akan datang. Cerita hak akan datang, tapi tak masuk lagi sebenarnya. Tapi panjang juga cerita tu, nak bagi gambaran. Kita nak mula mengajar ni pula, kena ambil minggu lepas.
Kalau ngaji pondok, dia ngaji kitab tu tiap-tiap hari. Hak kemarin, hak semalam tu Tok Guru nak cerita dah. Pakai jalan dah. Sebab apa? Tiap-tiap hari. Kita ni mingguan, bukan tiap-tiap hari. Kau ke mana pun kena gustam juga sebelum. Undur hak sebelum ngelepas tu, hak ngelepas ada sikit tergantung. Huranya tak habis. Jadi minggu ni hurah balik hak ngelepas hak tergantung hak tak habis tu. Kadang-kadang hurah ngelepas hak tergantung hak tak habis tu, padang-padang hak tu je minggu ni. Hak minggu ni hak baru tu minggu depan pula. Begitu dah. Sebab apabila kita undur balik hak minggu lepas pun kadang-kadang tak selesai juga, ada lagi yang tergantung. Jadi apabila ulang balik hak minggu lepas akan tambah huraian. Tambah huraian tu kadang-kadang pada waktu je. Hak minggu ni tak masuk kita baca. Itu cerita kelas mingguan. Kalau kelas bulanan, kelas bulanan guna kamu. Orang biasa gitu saya. Buat kelas bulanan lah, buat kelas selang seminggu lah. Allah, dah reti. Kelas mingguan pun dah reti. Kena undur balik tu panjang pula cerita. Kalau kelas 2 minggu sekali, ya. Kelas sebulan sekali, 2 minggu sekali tu pula ada hal, ada masyarakat tak boleh mari. 2 jadi 4 minggu. Sebulan baru jumpa. Hak tu pakar tak tahu kita duduk mana jawapannya. Tukang ngajar pun. Hak tukang ngajar pun tahu kita duduk mana. Dulu saya terah juga. Oleh kerana orang minta dah mingguan ni, jadi tepat terhad lah. Kalau mingguan maghrib boleh 6 tepat, 7 tepat je sebulan. Tepat tulis je kan. Jadi kalau selang-seli tu boleh macam tepat sikit. Saya terah sekali. Satu malam buat selang-seli. Tak ada lama mana, dua-dua berhenti. Dua-dua berhenti, tak boleh nak mengajar. Panggil berputus mualaf. Tu pun kita beringat. Pergi takut salah malam orang. Orang jenis masjid ni ada tak? Orang jenis minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua, minggu keempat ada tak masjid ni? Ada? Minggu pertama, minggu ketiga ustaz lain, minggu kedua, minggu keempat ustaz lain. Ada tak? Kemudian dalam 3-4 bulan ada 1 bulan 5 kali. Hak 5 kali ni bolong 5 kali ni bolong. Sebab apa? Dia 1, 3, 2, 4. Minggu kelima. Ni kalau dia dak mak molek, dak jaga molek, kadang-kadang mari kedua-dua, kadang-kadang tak mari kedua-dua. Ni kadang-kadang siapa 2 orang ustaz. Lepas tu 2 orang ustaz orang tahu dah ni ada orang betul seorang, ada orang salah seorang. Tengok semula giliran seorang tu berundur balik. Salah tu, dia salah. Dia bila mari 2 orang ustaz, seorang je betul dengan jadual dia, dengan hak mingguan dia. Hak seorang lagi tu hak salah ni. Dia pun tengok ustaz ni mari juga, ni mari juga. Dia pun tengok buku mula tak ada mingguan. Buku dia pun balik lah. Lepas tu dia nak pergi tempat hak sebenar dia tak dah lewat dah. Ni hak jenis selang seminggu dah. Saya pernah terang tapi tak boleh, tak jadi. Dia tak lagi dia setakat mingguan ni pun gitulah. Hak minggu lepas. Tu pun kalau tak ada masyarakat. Tiba-tiba kalau kita nak main mengaji tak boleh, ada masyarakat. Jadi mari pula minggu nun kita bersambung-sambung. Kita bersambung-sambung, kadang-kadang kita akan jadi tak jumpa punca. Tak jumpa punca sebab kita ni bersambung. Tapi kok mana pun kena undur balik lah. Tu kaedah kapung dia gitulah. Kaedah kapung dia kena gitu. Kalau kaedah ngaji pondok ini nak habis kitab. Tu dia akan ulang balik dah. Kalau tunggu baca kitab kecil, tunggu huruf pendek-pendek je lah. Kalau tunggu tak orang panjang-panjang. Sebab di hari yang sama kalau pekoh tak kecil tunggu ngajar juga. Pekoh kitab sedang pun tunggu ngajar juga. Pekoh hak tinggi pun tunggu ngajar juga. Masa tunggu ngajar pekoh kitab kecil ni untuk hak pekoh baru-baru ni tunggu dak orang panjang. Sebab apa? Sebab hak detail sikit dalam kitab pertengahan. Hak nak detail halusi lagi lah kitab hak besar. Bila mengaji hari yang sama. Dia gitu.
Pekoh 2-3 paling mutih kitab sehari-harinya. Adapun kita mengajar kampung seminggu sekali, bukan tiap-tiap hari. Walaupun baca tu kitab kecil, dia kena hura sebagian dalam kitab-kitab lebih besar. Lepas tu kadang-kadang baca 2-3 baris je, tapi padam waktu je sehariannya. Sejam padam waktu je, sekuliah padam waktu je. Sebab apa panjang? Panjang tu huraian dalam kitab besar. Tapi kalau ngaji pondok tu hura dalam kitab tu lah. Mana kitab tu cepat habis. Nak hura panjang apa? Nanti tengah hari kitab lain pula panjang pula huraian. Nanti petang kitab lain pula lagi panjang huraian. Tu kaedah ngaji pondok. Kita kaedah kampung ni dalih lah mana kitab tu kecek, lepas tu cerita rekah-rekah. Dah 31 tu. Ni ada. Dia ngaji pondok lain. Dia kalau orang tu membaca lain. Kalau dia baca je tu, tak ngaji pondok gitu. Dia baca semuka 2 muka sehari. Baca. Orang tanya bawa dia hurah. Lepas tu apa ustaz dah hurah? Saya baca kitab, saya baca, dia kata. Baca. Dah kata baca kitab kan? Baca, dia kata. Dia baca 2 muka sekali baca. Hurah sikit je. Ni abang apa ni? Dia tak ngaji kat pondok. Kat pondok dia tak. Kok ke mana pun satu-satu perkara. Maknanya dia kena perhalusi. Kadang-kadang tu guru kitab-kitab. Mana kitab pertengahan. Tauhid ke, fiqh ke. Tadi huradah masalah tu. Sekarang pula kitab lain. Level yang sama dengan kitab tadi. Tajuk yang sama. Dihura sebagaimana kitab tu juga. Walaupun pagi tadi huradah persen tu. Dah. Tu dah kata ni saya dah yang hura panjang lah. Pagi tadi dia dah. Itu hak kitab pagi tadi. Hak ni hak kitab. Hak kemudian. Mana dia dijaga. Sebab kitab-kitab tu sendiri ada dia punya tuang dia. Pengarang dia nak ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dia ambil manfaat. Bekalang yang berpanjang pada pengarang. Tu pengarang yang mengajar pula ada guru. Guru tu pula ada guru sampai ke tuang kitab, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak guru-guru tu ilmun yuntafa'u bih belaka. Jadi masing-masing dapat pahala yang berpanjangan. Tapi kalau kita dak hurah hak kitab tu, kita hurah hak kitab tadi je. Hak kitab tadi jelah boleh banyak manfaat. Hak kitab kemudian ni jadi sikit tu guna buat gitu. Dihurah panjang juga. Sebab apa? Ni bahagian masing-masing. Ni bahagian kitab pagi tadi, ni bahagian kitab tengah hari, tu bahagian kitab sebelah malam. Sebab tuang kitab, tuang lain-lain, yang mengajar kitab tu guru lain-lain. Semuanya ilmun yuntafa'u bih. Ni kalau berguru lah. Kalau jenis terik itu dia tak ada guru, dia hanya membaca sendiri je. Baca sendiri ni kadang-kadang sekarang pasal itulah, membaca sendiri. Sebab kadang-kadang orang sekarang dia agak pandai dah sikit. Orang belajar sekarang ni dia agak pandai dah sikit. Mari je kita orang nak kitab tauhid, kita orang nak kitab fiqh, kitab surah ni. Kitab jawi tu hak dirumikan pun dirumikanlah. Dia nak kitab lama orang sekarang ni. Jadi sekarang ni orang yang mengajar terpaksalah kena ikut kehendak orang nak mengaji. Dan memang begitu sebenarnya. Orang mengajar kena tengok keperluan orang yang nak mengaji. Bukan dia mengajar mengikut mood dia, mengikut minat dia, mengikut suka dia, mengikut kenang dia. Dah. Sebab dia nak menyampaikan ilmu kepada sasaran. Kita perlu tengok apakah keperluan sasaran. Sekarang ni sasaran tu sendiri yang tahu keperluan dia. Sama telah hak sasaran yang orang yang kita nak mengajar ni, dia jenis tak tahu matlamat, tak ada matlamat. Nak mengaji tak ada matlamat. Kita yang mengajar ni patut perjelaskan kepada sasaran kita yang kita nak mengajar ni. Orang mula-mula nak mengaji, kena ngaji fardu ain tauhid, kena ngaji fardu ain fiqh, kena ngaji fardu ain tasawuf. Ni sepatutnya orang mengajar, adab orang mengajar. Dia kena perjelaskan kepada murid dia tu, sasaran dia tu, apa yang sepatutnya mereka kena belajar. Sepatutnya. Tiba-tiba orang mengajar pun dia tak cerita pun kepada saya. Dia ajak ikut minat dia sahaja.
Tapi sekarang ni sasaran murid ni pula pandai dah. Ustaz, kita nak tauhid fardu ain, kita nak fiqh fardu ain, kita nak tasawuf fardu ain. Yang diminta tu pula tak mengaji pula kitab tu. Dia baca sendiri. Dia baca sendiri ni gomo ni gomo nyakit ni. Ni gomo nyakit, kena beringat lah ni. Betul, kita sekarang ni orang belajar ni. Orang belajar. Sudah tahu keperluan. Tahu kewajipan atas kita. Kita tak boleh nak paksa orang mengajar apa yang kita perlukan. Sebab orang mengajar belum tentu lagi boleh mengajar apa yang kita perlu, sama ada tauhid ke fiqh ke tasawuf. Lepas tu macam sekarang ni kita nak tauhid, ataupun sekarang ni kita nak fiqh tauhid ada dah. Sekarang ni kita nak cari guru hak mengajar fardhu tasawuf fiqh ada dah ni. Kita tak boleh cari ustaz, awak kena ngajak ni, tak boleh. Kita kena daripada awal lagi dah. Siapa-siapa yang boleh tolong recommend ustaz yang boleh mengajar tauhid, sebab kita nak isi tauhid. Siapa-siapa yang boleh recommend ustaz yang boleh mengajar fiqh, sebab kita nak melengkapkan ilmu fardhu ain hak fiqh. Tak ada lagi ni. Maknanya kita kena letak sasaran kita dulu, barulah kita cari siapa yang boleh menyempurnakan. Jangan kita cari orang dulu. Okey, ustaz, sasaran kami nak hak fiqh fardhu ain. Ustaz ni ngaji tauhid je, ataupun ngaji tasawuf je. Dia fiqh ni dia gelak gambar sikit. Dah orang minta di rumah juga sama-sama punah. Orang ngajar pun punah, kita orang mengaji pun punah. Faham tak ni? Tu sekarang ni bagus dah orang mengaji. Dia tahu dah apa yang dia nak. Tetapi dia nak tu dia kena cari orang yang boleh. Orang yang mursyid yang boleh ajar dalam perkara tu. Jangan kita nak okey, kena ngajar ni. Dia yalah ustaz dia kata saya ni ustaz cakap. Ustaz sama ustaz. Saya ni kalau fiqh gelak gambar sekarang ni lama tak main fiqh. Allah, ustaz dia cakap gitu. Boleh tak kita sama-sama ustaz ni buat muzakarah. Mana muzakarah secara terhad lah, secara ustaz sama ustaz. Sebab apa? Sebab saya lama dah tak main fiqh. Rasa macam gelak gambar, tak nampak jalan dah fiqh ni. Sebab saya lama dah tak main fiqh. Boleh. Lama tak main fiqh. Dah duk ngajar ke apa lama ke ni? Dia ambil ayat Quran, dia tafsir, dia pun terjemah, dia pun tazkirah. Gitu je. Ya ustaz, nak mengajar bab apa balik sekarang? Saya ambil satu potong ayat, saya hurai satu potong ayat, saya comparekan dengan isu semasa, isyak saya berhenti. Lepas tu kalau akan datang, saya ambil ayat lain pula. Lepas tu macam mana? Orang suka sebab kita duduk tala orang. Mereka fasik zalim. Mereka yang membelakangkan agama. Mereka yang tidak junjung agama. Kita kata mereka membelakangkan agama, kita pada ain tauhid fiqh tak ada kedak. Tak ada. Kita lah membelakangkan agama. Siapa lagi? Kan. Jadi kadang-kadang ni abang ke nafsu nak faham tak? Sedap kadang-kadang orang tala ngata enjau orang ni, nyaku kalau mengaji fardhu ain bahang atas batang tekak di ngoko tunduk je, tak sedap mengaji besen ni. Dah tak ada mereka main duk kita semua. Lah kita semua lah. Itu keperluan kita. Ni kita nak ngaji ni, apa keperluan? Kan? Keperluan kita, keperluan anak-anak bini kita. Kan kita mengaji sekeluarga kan. Kita sebagai suami, ayah ada keperluan. Isteri kita, anak kita ada keperluan. Tu kita panggil ni. Lepas tu mengaji apa? Kita belajar ni kita mesti ikut apa keperluan. Bukan kemahuan. Saya mahu fiqh, saya berahi fiqh. Tauhid, tasawuf, saya tak apa berahi mana tu. Tak berapa mahu mana tu. Bukan ikut kemahuan, ikut keperluan. Sebab kita ngaji terhad. Masa kita ngaji terhad, bukan mewah. Macam kita atur kehidupan lah. Kalau pendapatan kita terhad, kalau pendapatan kita tidak mewah, kita kena dahulukan keperluan kita. Ke mana?
ekonomi keluarga macam mana? Atur ekonomi keluarga, pendapatan kita terhad, pendapatan kita kurang tidak mewah. Kita banyak ni kemahuan ni. Duduk iklan dalam TV, iklan dalam SB, oh tu tengok Allah, tengok tu Allah, nak belaka tu. Tu kemahuan. Lepas tu pendapatan kita mana? Terhad. Tak ada sadak herat tu, kemahuan, keperluan kita. Keperluan keluarga kita. Baru panggil apa ni? Baru panggil pandai atur ekonomi. Ni pendapatan terhad. Boleh gaji, dia beli hak kemahuan dia. Lepas tu, hak keperluan? Ngigalah. Tapi kalau kita pendapatan besar, pendapatan tinggi, tak apalah. Keperluan cukup, kemahuan pula. Sama juga belajar. Belajar pondok, mewah. Ngaji nak ngaji ke apa pun. Ngaji lah ngaji ke apa pun. Nak pekoh 4-5 sehari pun tak apa. Sebab apa? Tauhid ada, pekoh ada sekali sehari pun. Tauhid ada, tasawuf ada, walaupun sekali sehari pun kita ambil. Kita berahi pekoh. Apa ngaji pekoh banyak mana pun. Sebab apa? Mewah. Kita ngaji terhad. Kita kena ikut keperluan diri kita, keluarga kita. Itu kalau kita dengan keluarga. Kalau pihak masjid pula, lagi besar tu. Dia kena pastikan kuliah yang diadakan tu menepati keperluan hak ahli jemaah sasaran tu. Ni ahli jemaah kita kan ada ahli jemaah tetap masjid ni, masjid Kat Payung ni. Mana kita nak buat kuliah biar cukup keperluan ahli jemaah tetap kita dengan tauhid fardu ain, dengan fiqh fardu ain, dengan tasawuf fardu ain. Kan? Jangan buat majlis ilmu masa bunyi kok speaker. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Kita semua ni akan berhadapan di mahsyar belaka. Jalan betul pun berhadapan di mahsyar, jalan tak betul pun berhadapan di mahsyar. Cuma tadilah kita memang pandai dah apa yang kita nak. Tapi kita nak cari ustaz yang boleh beri apa yang kita nak. Jangan kita panggil ustaz, saya nak hak ni. Saya nak pekoh. Saya nak hak ni, saya nak tauhid. Saya nak hak ni, saya nak tasawuf fardu ain. Patut ustaz pun tak ada arah lah. Digohik. Gohik gila dah orang minta tu. Saya tak berapa minat mana, saya pun tak berapa halusi mana, saya pun tak berapa pandai mana. Dah orang minta bawa je lah. Tengok. Maknanya kita tahu keperluan, tapi kita tak tahu nak cari siapakah yang boleh menyempurnakan keperluan kita. Faham tak ni? Kita tak tahu nak cari siapakah yang boleh menyempurnakan keperluan kita. Ini kewajipan kita belaka ni. Kewajipan kita belaka. Kita ni cikgu kuliah duha. Kuliah kemuncaknya kuliah maghrib. Itu kuliah kemuncak. Kita kuliah duha hari Sabtu. Hari Sabtu pula hari keluarga dah. Hari Jumaat hari ilmu. Hari Sabtu hari keluarga. Hari Sabtu hari keluarga. Hari Sabtu hari jamu. Ada jamu ni? Ada hari Sabtu hari keluarga, hari jamu. Dan hari ilmunya hari Jumaat. Mana kita? Hari Jumaat. Ada kuliah duha Jumaat di Masjid Kat Payung. Hari Jumaat. Lepas subuh tu tak ada hak duha. Sama duha lalu. Mana subuh tu kuliah dia panjang ke mana? Duha 7 suku duha dah. Dia kena kalau nak panjang sungguh kena 2 jam tau. Pada subuh sampai ke duha 2 jam baru sedang balik. Hari Jumaat kan? Tak ada gimana dah. Memang kena tu molek tu, kena tu. Nak belajar tu kena tu molek. Orang mengajar kena tu molek, orang nak belajar pun kena tu molek, orang yang mengadakan kuliah pengajaran pun kena tu molek, orang ngajar kena tu molek.
Orang mengajar guru ni dia ada 17 adab dalam kitab Sairus Salikin. Orang belajar pun samalah. Orang belajar pun sama tu, dia ada adab dia. Kemudian nak mengajar, nak belajar, kena ada orang yang menganjurkan. Pihak masjid yang menganjurkan. Pihak masjid pun kena pandai. Kena pandai. Kena pandai molek. Terutama sekali ilmu akidah. Baguslah kita ada buat kelas ngaji Quran, tapi kita kena peringat semua tu. Kelas ngaji Quran tu, guru Quran kena peringat semua. Kelas Quran, guru Quran kena peringat semua pada murid dia. Ni kita mengaji Quran ni, belajar Quran fardu kifayah, mengaji Quran fardu ain, berakidah dengan akidah Quran tu usuluddin. Guru Quran kena tekan tu. Ada. Kita perbetulkan Fatihah, itu fardu ain. Sebab itu rukun semayang. Kita nak pastikan Fatihah kita ni baca betul sah semayang. Hak besar laginya kita nak pastikan kita berakidah dengan akidah Fatihah. Kalau kita baca Fatihah, akidah kita bukan akidah Fatihah, semayang kita Tuhan tak terima. Bukan Fatihah yang kita baca tiap-tiap rakaat akan melaknat balik kita. Jadi makna guru Quran dia kena tekan. Daripada guru Quran masa budak pun kita dah ajar pada anak-anak ngaji Quran kena royak. Ngaji Quran ni fardu kifayah, belajar hukum hakam ni fardu kifayah. Tapi bagi orang yang nak membaca Quran, fardu ain lah dia belajar. Sebab dia nak membaca Al-Quran. Kemudian kita beramal dengan membaca Al-Quran tu sunat. Selebih-lebih zikir. Tapi kita berakidah dengan akidah Quran tu. Itu usuluddin. Nampak ni? Kita nak beramal dengan perintah Quran hak zahir dalam fiqh. Kita nak beramal dengan perintah Quran hak batin dalam ilmu tasawuf. Hak tu hak wajib fardu ain kepada kita. Kita nak beramal dengan akidah Quran, hak perintah Quran hak zahir fiqh, hak perintah Quran hak batin tasawuf, itu ilmu fardu ain dalam tauhid fiqh tasawuf. Mana kita belajar kita tauhid fiqh tasawuf ni lah kita nak beramal dengan Al-Quran yang kita duk ngaji tu. Jangan duk ngaji duk baca saja. Tak beramal, Quran akan laknat balik. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang, dia kalau kelas Quran 2-3 kelas dia mengaji. Tapi nak ngaji kitab tauhid tambah. Nak ngaji kitab fiqh tambah. Nak ngaji kitab tasawuf ain tambah. Ni masalah besar. Kalau dia berhanya ngaji Quran je. Tu tak kena tu. Quran ni bukan bahasa kita. Kita bukan orang Arab. Orang Arab, Quran bahasa mereka. Mereka mengaji kitab fiqh tauhid. Mereka mengaji kitab fiqh. Mereka mengaji kitab tasawuf. Walaupun Quran tu bahasa mereka orang Arab pun. Kita orang Melayu, Quran bukan bahasa kita. Bom mengaji baca Quran je, hukum tajwid je. Tauhid, kitab tauhid, fiqh tasawuf tak mengaji. Ni bukan. Ni guru lah pula kena peringat. Guru Quran tu kena peringat. Jangan guru Quran pun tak ngaji retek tauhid fiqh tasawuf. Tu gelak gambar kalau pesen tu. Guru Quran pun tak mengaji. Saya pun nak jumpa guru Quran. Sebut kata qada' mu'allaq. Qada' mu'allaq ni warna saya faham gini ustaz. Tuhan nak tengok dulu siapa masa orang tu hubung silaturahim ataupun tidak. Kalau dihubung silaturahim, Tuhan panjang umur. Kalau dia tak hubung silaturahim, Tuhan tak panjang umur. Tuhan nak tengok dulu siapa masa dihubung tak silaturahim. Tuhan nak tengok ni macam Tuhan ni dia tengok. Tuhan tahu segala-gala dan Tuhan qadakkan segala-gala. Bila Tuhan nak tengoknya? Ada. Jadi Tuhan nak tengok dia. Mana orang ni? Oh, dia baik sungguh dengan orang. Kalau mati cepat, orang akan sebut, Allah mati dah, orang baik. Jadi Tuhan pun dah tengok dia baik ni, hubungan silaturahim, Tuhan pun nak panjang umur. Tuhan tengok siapa masuk, umur ada tu, habis orang dah dia balok. Hak tu pun cukup dah balok, jadilah tambah. Tuhan pun mati tak nak tambah. Dia Tuhan nak tengok dulu. Mana ilmu Tuhan? Mana iradat Tuhan? Ilmu mengetahui segala-galanya. Iradat mengqadakkan segala-galanya. Ada. Ni contoh pengajaran ni.
Akhir zaman ada macam-macam. Ada macam-macam. Kita ambil kitab, ngaji kitab, tapi kena pastikan kita nak pilih kitab, nak pilih guru. Jadi kitab bersambung, kena hurah. Hak minggu lepasnya macam mana. Jadi hak minggu ni nak cerita bab tasalsul. Hak minggu lepas cerita bab daurun. Ini hak dalil kepada sifat kidam. Sebab dalil kau akal lah. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kidam, jadi baharu. Kalau Allah jadi baharu, kemudian Allah berkehendak kepada Tuhan yang kedua yang menjadikan Tuhan yang pertama Allah. Tuhan yang kedua, fardu takdir baharu juga, berkehendak kepada Tuhan yang ketiga yang menjadikan Tuhan yang baharu. Tuhan yang kedua yang baharu tu, tiba-tiba Tuhan yang ketiga baharu juga, berkehendak pada Tuhan yang menjadikan dia juga. Maka Tuhan yang pertama Allah yang menjadikan Tuhan yang ketiga. Tu panggil apa tu? Daurun, jadi berpusing tempat sama. Tu memang nak urap pun akal jadi pening. Sebab apa? Tak logik langsung gitu. Kalau kita buat banding manusia ke, tu melahirkan mak melahirkan cucu melahirkan tu. Jeng gitu. Dah siapa hak tua? Tu. Dah siapa hak muda? Tu. Apa tok muda? Sebab cucu melahirkan dia. Jadi cucu tua sebab dia melahirkan tu. Dah cucu dia lahirkan oleh mak tu pula tengah tu. Jadi muda. Itu tua pun ya. Muda pun ya. Cerita gitu. Daurung ni awal-awal lagi dah. Awal-awal lagi dah. Tak nak pergi. Ni hak tasalsul dia pula ni. Ni tak balik kepada awal ni. Tak balik pada yang pertama ni. Hak ni tasalsul ni naik dia kata berhubung ke atas. Ni mana apa ni, bersambung kata dengan tak ada penghabisan. Dia kalau kok bawah fi zamanil madi, kok bawah kok sebelah umbi ada hak mustahilnya, hak zamanul madi hak kok sebelah umbi ke atas. Adapun hak kok bawah ni, kok bawah tak mustahil. Kalau kok bawah, ni kalau kita cerita bab kelahiran manusia, cerita hak zahir lah, hakikinya semua tu Tuhan buat belaka. Dia ada Nabi Adam sampai ke kita, sampai ke bawah. Kita fardu takdir lah. Bumi ni tidak dikiamahkan oleh Allah Subhanahu wa, tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya fardu takdir, jangan salah faham ni. Fardu takdir bumi ni kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok bawah ni bersambung ni boleh terima tak akal? Boleh terima tak? Boleh terima. Kalau kok bawah boleh terima. Faham tak? Dah lahir. Pakai bila lahir ni? Tak ada pakai bila lah. Tak ada penghujung ni. Kok bawah boleh terima, tak ada penghujung. Tak boleh terima. Fardu takdir bumi dikekalkan oleh Allah, tidak dihancurkan oleh Allah. Maka berhubunglah lahir dengan tak ada kesudahan kok bawah ni. Boleh terima tak akal? Boleh terima. Hak mustahil ni fi zamanil madi, kok atas tak boleh terima. Sebab kok atas ni umbi kena ada ngelah, kena ada ngelah, faham tak? Kena ada belah umbi dia, kena ada ngesuk dia. Kalau sebelah umbi, kalau kau atas umbi ni tak ada ngesuk, nak terima kau mana? Tergantung sekarang ni. Adalah umbi ni hak yang kesejutan, hak kidam ni. Yang kesejutan, Tuhan yang kesejutan, hak kidam ni. Mana ada ngesuk situ, ada ngesuk. Bila ada ngesuk je tak panggil tasalsul dah. Tak panggil tasalsul, ada ngesuk. Berhubung, panggil berhubung ni dia kena tiada penghabisan. Itu apa panggil tasalsul. Jadi tasalsul ke atas akal boleh terima tak? Tak ada penghabisan, tak ada umbi ke atas, akal tak boleh terima. Pada wakilnya mesti ada penghabisan. Pada wakil, pada diri perkara, pada nafsul amri, pada wakil di perkara mesti ada umbi dia, wakil dia. Tapi dakwa kata tasalsul mesti tiada penghabisan.
Tiada pembahasan tak jadi, mesti kena ada penghujung. Ada penghujung hak wakil dia tak kita tasalsul lalu dah. Jadi mata tasalsul ni dia jadi bercangguh banyak perkara. Jadi tasalsul yang sebenar nama mesti tak ada penghabisan. Kalau ada suk je ngelah di Tuhan yang kejuta contohnya, Tuhan sejuta tu yang kodim, mana ada penghabisan, tak panggil tasalsul lalu dah. Sebab sudah ada penghabisan. Tasalsul mesti tidak penghabisan. Tidak penghabisan, wakil boleh terima ke tak ada penghabisan gitu. Pada umbi ke atas, wakil boleh berlaku tak gitu? Tak boleh berlaku. Jadi berlawang. Tasalsul pada dakwa mesti tak ada penghabisan. Tak ada penghabisan pada umbi, wakilnya tak boleh nak terima. Dia panggil bercanggah ni. Dakwa kata tasalsul tidak ada penghabisan. Wakil mesti ada penghabisan. Bila wakil mesti ada penghabisan, ada je penghabisan, lucu nama tasalsul. Sebab ke umbi mesti ada. Dia panggil apa? Asal dia ke umbi. Kan dia umbi, kan umbi tu mesti ada ngelah dia. Hak ngelah tu berti je ke atas tu. Tuhan ni tu buat Tuhan naik ngak ngelas sekali hak Tuhan yang kesejuta tu, hak kidam, hak sedia kala. Ngesuk juga ada penghabisan, tak panggil tasalsul lalu dah. Tapi pada dakwaan mesti tidak ada penghabisan. Panggil apa ni? Ni panggil tasalsul ni pun akal tak diterima sama sekali. Tapi kok mana pun sebut kata tasalsul mesti tak ada penghabisan. Tak ada penghabisan kok atas tak boleh terima. Tapi kalau tak ada penghabisan kok bawah boleh terima. Tadilah anak lahir dah Allah Taala kekalkan dunia fadu takdir. Maka lahir berhubung ke bawah dengan tak ada penghabisan boleh terima akal. Hak kita fadu takdir ni. Tapi sampai setakat kiamat je lah. Kok bawahnya hancur manusia, dibangkitkan di mahsyar, kemudian syurga neraka tak lahir dah, tak beranak dah. Ingat ke dalam syurga boleh beranak lagi? Muju benar hak beranak dalam syurga, dia beranak-beranak di syurga dah. Tak ada dah tu. Mana kira habis dah, habis takat hak ada ni sampai kiamat tu lah, takat tu je. Tapi mana kalau fardhu takdir, bumi Tuhan kekalkan atau tidak hancurkan, akan diterima tak? Tak ada penghabisan. Lahir diterima tak? Tasalsul kat bawah boleh terima. Tapi kalau kat atas mesti ada ngesuk. Kalau kita manusia, ngesuknya di Nabi Adam AS. Mesti ada ngesuk. Jadi apabila ada ngesuk kat atas tu, tak kita tasalsul. Ni kita cerita hak Tuhan ni. Kalulah Allah Ta'ala ni baharu, Tuhan yang kedua menjadikan Allah. Tuhan yang kedua baharu, Tuhan yang ketiga menjadikan Allah. Tuhan yang ketiga baharu, Tuhan keempat menjadikan Allah. Siapa Tuhan yang kesejuta yang menjadikan Tuhan. Lepas tu pakai atas satu bila, siapa kata siapa ke umbi, tak ada penghabisan. Akal tak boleh terima. Akhirnya tak ada Tuhan kalau gitu kok. Dah, mana atas sekali? Tak ada Tuhan. Mustahil sebab alam ada ni, mesti ada Tuhan. Kalaulah mesti ada Tuhan, Tuhan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah Allah Tuhan yang menjadikan kita bersifat dengan sifat kidam. Nak kat tu je. Tapi video panjang. Daurun tasalsul ni panjang, waktu hak fardu kifayah. Hak fardu ain macam sebut minggu lepas lah. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kidam? Dalilnya ada makhluk. Habis. Itu dalil akal. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kidam? Huwal awwalu wal akhir. Itu dalil Allah bersifat dengan kidam dan baqa. Baik ayat Quran. Sudah sesat. Hak daurun tasalsul ni dipanjang ni, ni fardu kifayah. Jadi daurun ni tasalsul ni berhubung berpanjangan satu tidak penghabisan. Pada dakwa lah, wakil ni mesti ada penghabisan. Kalau terus tidak balik pada yang pertama, kalau balik pada pertama dia panggil daurun. Maka daurun berkeliling, dengan tidak tentu Tuhan sebenar. Dan sekarang ni kalau Allah baharu, Tuhan yang kedua menjadikan Allah. Tuhan kedua baharu, Tuhan ketiga menjadikan Tuhan kedua. Tuhan ketiga baharu,
Allah yang menjadikan Tuhan yang ketiga pula dah. Jadi mana Tuhan sebenar tak tentu mana Tuhan ni. Ni daurung. Maka daurung tu berkeliling dengan tidak tentu Tuhan yang sebenar. Allah ke, Tuhan yang kedua ke, Tuhan yang ketiga ke, tak tentu. Atau tasalsul, berhubung-hubung, berpanjangan, tidak penghabisan dengan tidak tentu Tuhan yang sebenar. Siapa Tuhan sebenar ni? Tak tahu lah kata. Tak tahu ni. Kedua-duanya itu daurung hak tak tentu Tuhan yang sebenar, tasalsul pun tak tentu, tak jelas Tuhan yang sebenar, mustahil. Dan apabila dua-dua ini, daurun dan tasalsul ni mustahil, tetap sedia kala Allah Ta'ala anak ni. Tetap Allah bersifat dengan sifat kidam. Dia tambah lagi sikit ni. Jalan mustahil daurun. Dia nak tunjuk jalan pula ni. Kalau berkeliling, daur berkeliling. Seperti misalnya kau dulu kau Zaid menjadikan Umar menjadikan Bakar menjadikan Zaid semula. Terpanggil apa tu? Berpusing. Zaid menjadikan Umar menjadikan Bakar, dan Bakar menjadikan Zaid yang menjadikan Umar tu pula tu. Tu berkeliling tu. Kalau berkeliling seperti misal yang terdahulu, nescaya lazim bawa berhimpun dua yang berlawanan. Mana dua yang berlawanan? Iaitu terjadi pada Zaid tua dan muda. Misal dulu lah ni. Kalau berkeliling seperti misalnya lepaslah ustaz sebelah tu. Zaid menjadikan Umar menjadikan Bakar pula menjadikan Zaid yang menjadikan Umar tu. Tadilah tu melahirkan mak melahirkan cucu melahirkan tu. Jadi berhimpun di Zaid ni tua dan muda, berhimpun di Tok ni tua dan muda. Tok tua lah sebab dia melahirkan mak melahirkan cucu, jadi muda lah Tok ni sebab cucu pula melahirkan dia. Dan berhimpun tua dan muda ni mustahil. Dan apabila berhimpun ini mustahil, nescaya mustahil pula daurun. Pusing tu mustahil. Allah baharu, Tuhan yang kedua menjadikan Allah, Tuhan yang kedua baru, Tuhan yang ketiga menjadikan Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga baharu, Allah menjadikan Tuhan yang ketiga. Lepas tu mana dulu mana kemudian? Allah kemudian lah sebab dijadikan oleh Tuhan yang kedua, dan dijadikan oleh Tuhan yang ketiga. Allah dahulu sebab dia menjadikan Tuhan yang ketiga pula. Ni. Jadi berhimpun dahulu dan kemudian. Itu mustahil daurung. Jalan mustahil tasalsul pula. Iaitu tasalsul ni tidak penghabisan. Tidak penghabisan ni mustahil. Ayat dia tu. Jalan mustahil tasalsul. Mana iaitu jalan mustahil tasalsul ni, tasalsul tu tidak penghabisan. Ni berhubung ni dia mesti tidak ada penghabisan. Kalau ada penghabisan bukan panggil tasalsul. Tidak penghabisan ni apa hukum dia? Mustahil. Tasalsul tidak penghabisan. Koma situ apa hukum? Tidak penghabisan. Mustahil. Kenapa mustahil? Karena Tuhan sekalian itu tentu yang sudah ada, dan tiap-tiap yang sudah ada tentu berbilang, dan tiap yang berbilang tentu berhabisan. Makna sekarang ni Tuhan ada. Jadi berbilang hak ni, atas ni hak ada dah mesti penghabisan. Sebab tu Tuhan. Tiba-tiba tasalsul mesti tidak penghabisan. Tidak penghabisan tu mustahil, mesti ada penghabisan. Kalau ada penghabisan pun kita letaklah Tuhan yang ke-1000, hak qadim. Tuhan yang ayat banyak 1000. Kita kata Tuhan yang ke-10 lah, kita kata hak qadim. Dia Tuhan, tak boleh jadi dia Tuhan. Sebab Allah pun Tuhan, yang kedua pun Tuhan, yang ketiga pun, yang ke-10 pun Tuhan. Jadi kalau Allah Tuhan baharu, yang ke-10 pun Tuhan baharu juga. Tak. Yang 10 kidam sungguh. Bukan Tuhan juga. Sebab yang buat langit bumi Allah, bukan Tuhan yang ke-10 tu. Sebab Allah yang buat langit bumi kan. Tiba-tiba Allah baharu. Yang sedianya Tuhan yang ke-10. Yang 10 Tuhan. Tuhan apa dia buat langit bumi, bukan hak dia. Bukan Tuhan juga. Jadi Allah pun bukan Tuhan sebab dia baru. Tuhan yang ke-10 pun bukan Tuhan walaupun dia kidam sekalipun, sebab dia bukan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan ni mesti Rabbil Alamin, yang menjadikan segala-gala. Jadi bawa pada tak ada Tuhan mustahil, sebab langit bumi ada. Nak bagaimana kata tak ada Tuhan? Mesti ada Tuhan. Tuhan mestilah qadim, sedia kala. Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan-Tuhan ni mesti hak dia buat belaka tu berpanggil Tuhan. Macam sebut melepah lah. Barang siapa berpegang makhluk ibekah, maka dia melucukkan Allah sebagai Rabb, dan dia melucukkan Allah sebagai ilah. Kalau berpegang makhluk ibekah, maka lucuk Allah sebagai Rabb, Rabbil Alamin. Maka bukan Allah yang mengatur, yang menjadi, yang mentadbir, yang menyusun segala-gala dah. Makhluk yang ibekah sendiri lucuk Allah sebagai Rabb, dan lucuk Allah sebagai ilah. La ilaha illallah tu. Sebab ilah ni mesti bersifat dengan istighna, mesti bersifat dengan iftikar. Jadi lucu sifat istina iftikar. Siapa lucu sifat istighna? Sebab Allah perlu kepada makhluk yang tolong buat kerja atas bumi Allah ni. Mana istighna Allah Ta'ala? Lucu sifat iftikar makhluk, sebab makhluk ia bekas sendiri. Maka makhluk tidak beriftikar, tidak berkendaklah kepada Allah, sebab makhluk ia bekas sendiri. Lucu sifat iftikar. Dan Allah pula lucu sifat istighna. Sebab apa lucu sifat istighna? Sebab Allah nak supaya jadi atas muka bumi Allah ni, Allah perlu berhajat kepada makhluk yang tolong ibekah. Ni kalau berpegang makhluk ibekah, berpegang kainat ibekah, lucu Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Orang seumpam ni semayang banyak mana pun sama sekali tidak akan diterima oleh Allah, sebab tidak mengenal Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Kalau berpegang seumpama tadi, berpegang makhluk ibekah. Jadi segala-galanya datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah tu adalah Rabb yang sebenar, Allah adalah ilah yang sebenar, yang mana segala-gala yang berlaku adalah duduk di bawah keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, baqa, sifat salbiyah. Ketiga daripada 20 sifat yang wajib kita mengetahui cara tafsir sifat baqa. Sifat baqa ni sifat salbiyah. Baca saja tu. Wallahu alam, minggu depan baru baca ni. Jangan ditanda lepas daripada sifat salbiyah tu pula. Lepas tu kalau dah ingat minggu depan, minggu lepas berhenti kat mana? Dia kata berhenti di muka surat 12 bahagian kedua daripada bawah. Mana? Erti kekal selama-lama ada Allah. Dah bukan ketiga baqa. Lepas tu baca dah minggu lepas dia kata. Baca wa'iklam untuk minggu depan je. Bukan baca nak. Dia kena pandai juga nak tulis tarikh tempat berhenti tu. Yelah, kawakannya kita ada juga tanda tarikh. Tanda tarikh. Tanda lain tak ada dalam kitab. Kalau tengok kitab-kitab orang tu orang ngaji tu kan, tak ada catatan sekian abuk dalam kitab dia. Berkali disayang dia tak. Kitab comel tu kan berkilat, disayang nak tulis berkali. Ada saja tarikh. Tarikh dia ada. Maknanya kita orang kemudian boleh tahu mak ayah kita, tok nenek kita dia mengaji tahun 70-an ke 60-an, boleh tahu lah sebab dia tulis tarikh. Tulis tarikh pun bukan tulis dengan pen, dengan kalam je. Mana nak ubah boleh. Mana macam orang dulu ni disayang ke kitab. Sungguh kalau kita orang dulu ni, maknanya kalau kitab kita ni kan dia berterabur je dok ni. Kitab dulu di mana ada berjilid seumpama ni, dia apa berkurah. Kurah tahu tak kurah? Kurah ni dia mana? Dia sela-sela tu. Apa? Helayang kita dah. Kan sekarang ni kitab berjilid kan. Jilid pun gitu. Ada kaciknya. Dulu tak ada di kitab berkurah. Tapi dia punya kitab ni, kurah dia tu kan, kalau jenis tak jaga kan, jadi dia punya helayang tu jadi macam cukar cemakin sekali. Dah comel. Mana comel jadi macam dia macam jaga sungguh. Siapa kecatatan pun tak ada. Sayang nak tulis pun kali. Ke mana? Kamu ngaji sangat. Orang dulu ada juga macam tu. Tapi ada juga jenis ada nampak dia tanda. Tu kita nak. Sebab kita mengaji kemudian guru lain. Kalau guru kita kemudian ada baiki cetakan kita pun nak tengok orang tua kita.
Dia mengaji dengan tok guru dia pun baiki juga sini. Ha tu nak tu ha. Padahal yang kita mengaji dengan guru lain, yang orang tu kita mengaji dengan guru lain. Hak kita mengaji guru baiki cetakan. Hak orang tu kita mengaji guru lain baiki cetakan. Ha, nampak tu. Yang salahnya adalah cetakan, bukan hak pengarang. Ha, kita nak tu kan. Mana biar juga adalah ada tanda-tanda dhabit. Sebab apa? Sebab kita tanda tu semuanya akan dibentang di mahsyar. Ha, ni dobit-dobit ni ada pahala belaka. Ada pahala belaka. Wallahu a'lam.